Ada satu kisah sedih yang berlaku di sekitar kampung saya. Okay. Kisah ni saya beri nama Selembu 42 Das. Dalam peristiwa tu, dia telah mengorbankan seorang mangsa, pemburu juga, dan mangsa telah meninggal dunia. Okay, ceritanya bermula macam gini. Ada sekumpulan empat orang pemburu. Dia pergi ke dalam hutan untuk mencari selembu. Okey, selembu ni biasanya kalau kita tembak, kita akan jual isinya. Dia punya daging kita akan jual sekilo RM18, sekilo RM20, bergantung kepada bahagian daging itulah. Kalau daging batang pinang lagi mahal. Okey, selembu ni diberi nama selembu kerana ia adalah kacukan daripada lembu dan juga seladang. Okey, memang besarlah. Kalau kita tengok sadar dia macam kerbau, tapi lagi tegap tinggi. Okey, selembu. Dan dia biasanya akan berstokin putih. Maksudnya bawah kaki dia tu ada putih. Macam pakai stokin lah, 4. Tanduk dia besar. Okey. Bila nak dijadikan cerita, selembu tu ada penjaga. Selembu tu berpenjaga. Mula-mula tembak sedas tak mati, tembak 2 das, 3 das, berbelas-belas das tak mati. Lepas tu panggil lagi pemburu-pemburu lain. Dia jadi macam pesta memburu. Okey, pesta memburu, pesta menembak. Dan bila pesta tu makin lama makin ramai, selembu tu mengamuk lah. Selembu tu dia mengamuk dan habis semua. Satu kumpulan pemburu tu semua bertebaran lari. Ada yang panjat pokok, ada yang lari ke dalam semak. Okay. Yang macam pokok tu ada diceritakan yang duduk atas pokok tu macam burung punai. Bayangkan sebatang pokok penuh dengan burung. Macam itulah. Ini pokok penuh dengan pemburu menyelamatkan diri. Tiba-tiba tanpa mereka sedar, rupa-rupanya ada seorang pemburu sedang dipijak oleh selembu tu. Okay. Pemburu tu kena pijak dengan selembu tu. Okay. Ada yang ceritakan lagi betapa misterinya selembu ni. Lepas berpuluh-puluh das ditembak, rupa-rupanya baru mereka perasan selembu tu tak jejak tanah dan badan dia tak ada luka walaupun sikit pun. Itu adalah ciri-ciri haiwan buruan yang ada penjaga. Okay? Seboleh-bolehnya kita kena tinggalkan. Jadi saya tak pasti kenapa mereka tetap juga mahukan binatang buruan tu sehingga mengorbankan seorang pemburu. Okay? Akhir cerita, sehingga daripada 1 sampai 41 das tu mereka tembak, selembu tu tak ada apa-apa, langsung tak terjejas, tak terluka. Malah selembu tu tak jejak ke tanah walaupun sudah berpusing-pusing, berlipat pusing sana. Dia dah ligan orang ni, dah pijak arwah ni sampai pecah dia punya dada ni pecah. Okey, lepas tu datang seorang pemburu ni, dia mungkin dia ada ilmu di dada dia, tawakal tinggi kepada Allah. Diceritakan dia clock peluru tu, dia masukkan peluru dalam senapan patah. Biasalah pemburu dia tak ada senapan auto. Kalau auto pun paling banyak 9 das. Okey, dia masuk 9 das. Tapi pak cik seorang ni dia guna sebiji peluru, sebutir peluru. Dia masukkan, lepas tu moncong tu dicocok ke tanah sikit. Mungkin dia baca bismillah, ada tembak. Pom. So peluru tu menembusi leher ni, pangkal leher, terus masuk ke jantung dan mati. Okey. So dekat dalam peristiwa ni ada 2 yang terkorban lah. Yang pertama arwah pemburu tu yang terkorban, yang kedua selembu tu terkorban sendiri. So daripada kisah ini kita dapat belajar banyak pengajaran lah. Yang pertama, kalau barang orang kita jangan ambil. Okay, biasa selembu ni dia tak ada tuan. Kalau selembu di kawasan kampung saya dia tak bertuan. Dia macam lembu liar, macam kerbau liar. Dia cuma bezanya dia adalah kacukan lembu dengan seladang. Okay. Yang kedua, kalau nak masuk ke hutan, pastikan ilmu penuh di dada. Kalau ilmu tak penuh, tak apa, kita bawa orang yang pandai dalam hutan. Okay? Dekat negeri Kedah ada seorang yang pandai mengenai selok belok hutan. Okay? Kalau sesiapa yang berada di Kedah tu boleh pergi menuntut ilmu dengan beliau.
Okey, itu saja cerita tentang Selembu 42 das yang mengorbankan satu nyawa. Okey, saya tak boleh sebut nama kampung, saya tak boleh sebut nama arwah sebab ia menjadi classified lah. Okey, itu adalah cerita Seladang 42 das. Okey, Selembu.